someone's arm bone right here. Look at this. Are we coming back out of there? Yeah, I think one at a time should go in because we'll get squished. Yeah. Oh my god. It's just bones, bro. Like decaying human remains everywhere. Assalamualaikum dan selamat petang guys. Saya Abdul Zushraf and welcome back to my channel. Paris. Bila kita sebut Paris, first yang datang dalam mind kita, yang kita ketahui tentang Paris ni adalah salah satu pusat industri fashion yang terbesar di Eropah. Dan juga Paris ni terkenal dengan menara Eiffel Tower-nya dan kota yang penuh dengan cinta dan romantisnya. Mempunyai bandar dan bangunan yang cantik, dan juga Paris merupakan destinasi utama bagi pelancong asing. Well, yang ni yang kita tahu tentang Paris, betul tak? Tetapi Paris juga pernah mempunyai satu sejarah dan kisah silam yang sangat menyerikan, dan tempat tu juga dikenali atau dipanggil sebagai Catacombs of Paris. Ketika abad ke-18, Paris sedang berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan yang terbesar di Eropah, dan masa itulah Paris dia berdepan dengan satu masalah yang terbesar. Ketika abad ke-18, di Paris jumlah orang yang meninggal dunia menjadi terlalu ramai sehingga kan mayat yang ditanam terkeluar semula ke permukaan. Terkeluar semula weh. Hampa boleh imagine tak berapa ramai yang meninggal masa tu. So yang ni menjadi satu masalah yang besar lah ketika tu kat Paris. Untuk nak menyelesaikan masalah ini, pemerintah Paris ketika itu dia mengambil satu keputusan untuk nak menempatkan kerangka-kerangka manusia ni dari dalam kubur ke kawasan bawah tanah yang telah sedia ada di bawah kota Paris. Dan kawasan bawah tanah tersebut dia wujud sejak abad ke-13 lagi, dan juga merupakan jalinan terowong-terowong gelap yang sebenarnya adalah sumber dari mana batu kapur yang digunakan untuk membangunkan Paris. So dalam video hari ini aku nak cerita ke apa mengenai kisah bandar bawah tanah yang menempatkan 6 juta rangka manusia yang digelar Empire Kematian ataupun disebut sebagai Empire of the Dead. Jom kita masuk dalam video. Bagi masyarakat Paris abad ke-18 yang tinggal di sebuah kawasan yang bernama Les Innocents di Paris, penduduk di situ terpaksa duduk bersebelahan dengan kubur yang tertua dan terbesar di bandar mereka, dan bau yang busuk mengganggu kehidupan penduduk tu daripada melakukan rutin harian. Dan ketika tu, tanah perkuburan di Paris menjadi sangat padat. Dan pada tahun 1763, Raja Louis XV, iaitu pemerintah Paris ketika tu, dia mengumumkan larangan mewujudkan tanah perkuburan di Paris. Tetapi rancangan untuk memindahkan kawasan kubur yang sedia ada ke luar Paris tu ditentang oleh pihak gereja ketika tu lah. Dan pewaris beliau, iaitu Raja Louis yang ke-16, dia juga gagal dalam usaha memindahkan kubur yang sedia ada ke kawasan yang lain tu. Situasi ini dia kekal sehingga tahun 1780. Apabila hujan yang berlaku agak panjang, dia menyebabkan dinding-dinding di kawasan tersebut mula runtuh dan juga menyebabkan mayat yang telah ditanam sekian lama terkeluar daripada tanah itu. So, hampa boleh imagine tak sampai mayat berterapung keluar tu? Wish. Oleh kerana masalah mayat ni dia menjadi semakin serius, dan kerajaan Paris ketika tu dia pun mengambil satu keputusan untuk nak memindahkan ke semua mayat tu yang ada ditanam di Perancis tu ke kawasan lain. Tetapi masalahnya, mereka tidak ada pilihan lain untuk nak menanam mayat tersebut melainkan di Paris sendiri. Dan yang ni adalah satu masalah yang besar dan yang sangat kronik ketika tu di Paris. Usaha untuk memindahkan ke semua mayat yang ada dilakukan dengan kawasan kuari, iaitu batu kapur di bawah Paris menjadi pilihan mereka. And bermula pada tahun 1786, kubur-kubur di kawasan Les Innocents dipindahkan terlebih dahulu, dan proses itu mengambil masa 12 tahun keseluruhannya.
dengan anggaran 6 ke 7 juta mayat telah dipindahkan satu persatu. Menurut pendapat mereka yang terlibat dalam pemindahan mayat ini, ada di antara mayat-mayat yang telah dialihkan berusia lebih 1200 tahun, iaitu zaman pemerintahan Merovingian di Perancis. Bermula daripada Revolusi Perancis, kesemua mereka yang mati akan terus ditanam di kawasan bawah tanah ini. Tetapi amalan ini telah dihentikan pada tahun 1860. Kawasan pusara bawah tanah ini, dia mula dibuka kepada orang ramai selepas tamat kerja ubah suai dan diberikan nama rasmi Denford Rocheroy-Ossuary dan menjadi salah satu tarikan pelancong di Paris. Bukan hanya orang tempatan yang melancong tempat ni, dan orang dari luar negara pun ramai yang datang melancong ke tempat ni. Dan hanya sebahagian kecil kawasan bawah tanah yang terdapat di Paris ni, dia dibuka kepada orang ramai yang mau melawat dia. Berbanding panjang sebenarnya lebih daripada 315 km keseluruhan kawasan tersebut. 315 km weh. So, hampa boleh imagine tak betapa banyaknya mayat yang dalam ni. So, 315 km ni apa yang dia bercakap adalah penuh dengan rangka-rangka manusia sahaja. So, 315 km. Wow. Memang sangat huge and memang sangat besar lah. Tapi kalau hampa tanya, boleh ke pelancong dia nak explore sepanjang 315 km kan? Memang tak boleh sebab dalam tu pun mereka hanya buka untuk nak explore sebahagian kecil tu sajalah. So, pelancong mereka hanya boleh tengok dalam tempat yang mereka buka tu sajalah. Kawasan yang tempat yang mereka buka tu sajalah. Yang ni semua atas faktor keselamatan berikutan lah, sebab usia terowong yang sangat tua. Selain daripada tuan, orang yang pernah melancong di kawasan perkumpulan bawah tanah ni, dia pun pernah cakap di kawasan itu berlaku beberapa perkara yang misteri dan yang sangat aneh, seperti mendengar bisikan di sebelah telinga mereka, bisikan di belakang mereka, and mereka akan mendengar seperti orang panggil nama mereka, and bila mereka kali belakang tengok, tiada siapa yang panggil mereka. Dan ramai orang juga mengatakan benda yang sama apabila mereka melancong di kawasan kubur bawah tanah ini. Dan di kawasan ini juga pernah berlaku beberapa kes vandalisme serta kecurian tengkorak. So, ini pernah menyebabkan kawasan Denford Rocheroy-Ossuary ni pernah ditutup kepada orang ramai sebelum dia dibuka semula. Dan kalau anda tengok gambar ni kan, tulang-tulang milik lebih 6 juta orang individu yang telah meninggal dunia ni, dia disusun dengan kemas mengikut lokasi asal kubur yang ditanam dan menjadi penghias koridor yang ada. So, kepada sesiapa yang betul-betul berani, memang mereka layak untuk nak kunjungi tempat ni. Dan kalau hampa nak tengok satu another dimension of Paris kan, yang kita tahu Paris ni adalah satu kota yang cantik, semua yang indah macam tu kan. Tapi kalau hampa nak tengok another dimension of Paris, hampa boleh pergi tempat ni. Dan tempat ni, dia diperkuatkan lagi dengan suhu di kawasan tersebut konsisten pada tahap 13 darjah Celsius sepanjang masa. So guys, yang tu je untuk video hari ni. We have come to the end of the video. And personally, aku nak tanya kat hampa, kalau hampa dapat chance untuk nak melancong tempat ni, apa ke pergi dah? So kalau hampa tanya aku, kalau aku takkan pergi sebab banyak lagi tempat cantik, banyak lagi tempat yang lawa kat Paris ni kan. So buat apa aku nak pergi tempat ni? And kalau aku, memang aku tak pergi lah. So guys, apa yang hampa rasa tentang video ni, nanti hampa komen kat bawah. And kalau hampa suka video ni, bagi satu like. And kalau hampa rasa video ni kawan-kawan hampa nak tengok, share video ni kat kawan-kawan hampa semua. And if kalau hampa belum subscribe channel ni, please subscribe channel ni. So nanti aku akan jumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.